Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam. Hadis yang ke-867 daripada kitab Bulughul Maram, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang dilarang di dalam agama kita adalah rasuah. Rasuah adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita. Rasuah adalah perkara yang perlu dibanteras untuk menyelamatkan negara. Andai kata tidak dibanteras perkara ini, maka bukan hanya rosak daripada sudut agama, bukan rosak juga daripada sudut dunia. Rasuah adalah perkara yang perlu dibanteras. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah telah melaknat. Maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan, berdoa agar orang yang mengambil rasuah dan pemberi rasuah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat ni maksudnya laknat ni adalah menjauhkan ataupun dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil rasuah dan pemberi rasuah kena berhati-hati dalam bab ni, kerana ketika dia memberi rasuah, ketika dia mengambil rasuah, sebenarnya dalam keadaan dia tidak sedar, dia telah mengambil laknat Allah Subhanahu wa taala. Benda lagi yang ada pada seseorang, andai kata dia telah mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Rasuah ni benda, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasuah mengikut istilah ulama, mengikut istilah syarak adalah pemberian yang diberi kepada seseorang untuk membatalkan perkara yang hak ataupun untuk menghakkan perkara yang batil. Perkara ni adalah perkara yang sebenar, jadi nak tukar daripada perkara yang sebenar nak jadi tak sebenar, maka diberikan bayaran. Ataupun perkara ni adalah perkara yang batil, perkara yang tak betul,
tapi nak memperbetulkan perkara hak yang tidak betul, maka diberikan bayaran. Itu adalah rasuah. Dan rasuah ni bukan hanya kepada pemberi, bukan hanya kepada penerima, juga kepada pemberi. Di sana ada pemberi rasuah, di sana ada penerima rasuah. Ya memanglah, kalau tengok kepada duit itu gelap mata, nampak kepada duit gelap mata, jangan main. Piyah boleh cabut. Nampak ke duit. Sebab benda mani. Piyah boleh cabut, gelap mata. Dah kalau hak tak ada piyah, nak cabut benda lagi. Maksudnya, benda tu benda mani. Dia boleh menggelapkan mata manusia. Maka orang yang berhadapan dengan perkara-perkara ini, dia mesti kena letak takwa dalam hati. Mesti kena ada takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni di antara ujian kepada orang-orang tertentu. Orang yang memegang jawatan-jawatan tertentu, ni adalah ujian yang besar bagi dia. Memang ujian yang besar. Mungkin kita kata atas dunia dapat selamat lagi lah. Tapi di akhirat, mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, payah. Ataupun maksudnya tidak akan selamat kalau sekiranya orang tu melakukan kesalahan, apatah lagi kesalahan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada penyakit rasuah yang boleh merosakkan masyarakat dan boleh merosakkan agama. Seterusnya berkenaan dengan bai' al-muzabanah. Katanya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabana an yabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kayla wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kayla wa in kana zar'an an yabi'ahu bikayli ta'am naha 'an dhalika kullih muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah. Antara jual beli yang dilarang oleh Rasulullah, nama dia adalah jual beli muzabanah. Dah guana jual beli muzabanah. Guana jual beli muzabanah. Jadi kita kena tahu pula apakah yang dimaksudkan dengan jual beli muzabanah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seseorang menjual hasil daripada kebunnya yang masih basah. Jika kurma basah, maka dibayar dengan kurma kering yang ditakar. Ditakar ni maksudnya yang disuka. Jika buah anggur, maka dibayar dengan zabib, dengan kismih yang secara ditakar, dia akan maksudnya disuka. Dan jika yang dijual adalah gandum basah, maka dibayar dengan gandum kering yang ditakar, maksudnya yang disuka. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang semuanya itu. Baik. Okey, kita kena faham dulu bagaimana cara jual beli dulu. Dulu kalau buah tamar, cara nak jual belinya adalah ataupun penggunaan kan kita ada timbangan, kita ada sukatang. Dulu kalau tamar, kalau anggur, buah kema, buah anggur ataupun gandum, maka dulu diguna ataupun cara dia adalah disuka. Baik. Hak yang Rasul larang jual beli muzabanah maksudnya adalah seorang tu ada kebun. Okey, kita tengok contoh di sini dia sebut 3. Yang pertamanya tamar, yang keduanya anggur, yang ketiganya adalah makanan yang lain. Okey, orang tu ada kebun. Contoh kita kata orang tu ada kebun tamar. Sampai masa tamar dia boleh petik dah. Tamar dia boleh petik dah. Maka dia nak jual. Tamar dia, hak yang boleh petik dah saat ni tu, hak yang masih lagi benda duduk di batang di pokok ke. Okey, hak yang duduk di pokok, mungkin dia anggar berapa sukatang tamar hak di atas pokok. Okey, tengok 5 pokok. Sepokok, 2 pokok, 3 pokok, 4 pokok, 5 pokok. Tengok ada berapa tandang. Hak yang boleh ambil dah. Dengan bayarannya adalah tamar hak yang telah kering. Maksud dia tamar hak yang kering, tamar hak basah. Okey, gini kita kena faham. Kita tamar hak yang kita makan lah ni tu hak kering dah.
Dia kalau hak basah tu nama dia rutab. Nama dia benda rutab. Kalau hak basah lagi, hak yang macam anggur dengan kismi. Kismi hak kering. Anggur tu hak yang masih lagi basah. Okey, sama juga. Rutab tu macam anggur. Tamar tu macam kismi. Tu kita kena faham. Jadi sekarang ni buah duduk dalam kebun dia. Contoh kita duduk atas pokok buah. Duduk atas pokok. Maka dia pun buat anggarang. Dia buat anggarang. Berapa buah ni apabila jadi tamar. Maka diambil tamar dengan sukatan tertentu. Okey, kata buah ni kalau jadi tamar, kita katalah ni sebagai contoh. Kita kata kalau jadi tamar dalam 10 pohon ni mungkinlah boleh dalam kita kata 1000 gatang ataupun kita kata 500 gatang sebagai contoh, 1000 gatang ataupun 500 gatang kalau jadi tamar. Maka dia pun jual buah hak dua atau pokok lagi saat ni tu dengan hanya anggarang sahaja, dengan bayarannya adalah buah tamar sebanyak 1000 gantang. Maka hak tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia dilarang? Kerana sebelum daripada ni kita pernah bincang. Tamar dia termasuk dalam benda ribawi. Tamar dia termasuk dalam benda ribawi. Kalau kita nak beli tamar, bayaran dia juga tamar, mesti kena cukup tiga syarat. Syarat yang pertama mesti kena sama. Syarat yang pertama mesti kena sama. Jadi sekarang ni hak yang duduk atas pokok saat ni tu, hak yang masih lagi rutab, apabila dia jadi tamar dia akan kering saat ni tu, dia akan kecil. Kan hak yang tekah rutab, dia masa basah, dia lain ketika dia jadi tamar, ketika dia kering. Macam buah anggur ketika basah, dia lain ketika dia jadi kismi. Kismi yang akan jadi kecil sikit. Baik. Jadi hak yang duduk atas pokok saat ni tu, dia belum lagi jadi tamar. Lepas tu kita hanya buat anggarang sahaja. Kita hanya buat anggarang. Dengan bayarannya tamar hak yang disuka. Maka ketika tu tidak jelas sama di antara barang hak yang kita jual dengan benda hak yang kita bayar. Sebab benda hak yang kita nak beli tamar, kita nak bayar juga dengan tamar, mesti kita kena cukup tiga syarat. Yang pertamanya mesti kena sama banyak. Sebagaimana hak yang kita bincang pada sebelum daripada ni. Kalau tidak sama banyak, maka berlakulah riba yang dinamakan sebagai ribal fadl. Ribal fadl kita beberapa kali dah kita sebut sebelum daripada ni. Maka hukum dia adalah diharamkan. Okay, itu bab tamar dengan tamar. Sama juga buah kema. Buah kema pula. Buah anggur. Jadi sekarang ni anggur atas pokok ni, atas pokok ni anggur, hak yang belum lagi kering, anggur, kita pun jual anggur tersebut dengan bayarannya adalah kismi. Yang mana kismi kita suka. Okey, tengok anggorang, segerang ni anggur banyak ni, seluah ni, boleh dalam kita kata 1000 gatang. Ini sebagai contoh. Okey, jadi saya jual anggur ni, hak yang anggarang dia 1000 gatang dengan bayaran kismi sebanyak 1000 gatang. Hak tu dilarang. Kerana tidak jelas. Anggur sekali lagi apabila dia jadi kismi, mungkin 1000 gatang sungguh, mungkin tidak. Baik. Jadi tidak jelas persamaan di antara barang hak yang kita jual dengan barang hak yang kita bayar. Baik. Sama juga dengan makanan-makanan yang lain. Contoh kita jual beras dengan bayaran padi ataupun padi. Padi kita duduk padang lagi, duduk dalam bendang lagi. Dah ambil lagi. Kita tengok secara kasar padi mung ni boleh 1000 gatang. Jadi gini lah, aku beli padi mung 1000 gatang, aku bayar beras. Padi mung kalau jadi beras banyak ni 1000 gatang. Awak anggarang. Jadi ginilah, aku bayar kepada mung beras 1000 gatang, padi ni aku ambil. Ambil mung siap ada beras, padi ni aku ambil. Okey, itu dipanggil dia beli beras dengan bayarannya adalah, ataupun beli padi dengan bayarannya adalah beras. Yang mana padi saat ni tu masih lagi duduk di padang. Maka hak tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan sebagai bai' al-muzabanah, hak yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting dalam kita nak jual benda ribawi, kalau sama jenis, beras dengan beras, sebagai contoh tamar dengan tamar, anggur ataupun anggur dengan anggur ataupun kismi dengan kismi, mesti kena cukup 3 syarat. Mesti kena sama banyak. Yang keduanya mesti kena tunai.
maksudnya tidak boleh bertangguh pembayaran. Yang ketiganya, mesti kena buat penyerahan dalam majlis akad. Andai kata tidak cukup salah satu daripada 3 syarat ini, maka berlakulah riba yang dilarang oleh agama. Baik. Seterusnya, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an ishtira'i ar-rutab bit-tamri faqala ayanqusu ar-rutab idza yabis qalu na'am fanaha 'an dhalik rawahu al-khamsah wa sahhahu ibn al-Madini wa at-Tirmidhi wa ibn Hibban wal Hakim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, katanya pernah ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembelian rutab dengan bayaran tamar. Jadi ada orang tanya Rasulullah boleh tak kita beli rutab, kita bayar tamar? Apa maksud rutab? Tadi kita cerita dah. Rutab ni buah khema hak yang masih lagi basah. Tamar ni hak kering dah. Macam kita kata kismih dengan anggur. Anggur tu hak basah lagi. Kismih hak kering dah. Jadi orang tanya Rasulullah, boleh tak Rasulullah nak beli rutab dengan bayaran tamar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kurma basah akan berkurangan apabila dia kering? Okey, buah rutab ni kalau dia kering kat gigi, dia kurang tak? Dia kurang tak? Maksudnya, dan biasa benda hak basah apabila kering dia akan jadi, ia kecut, dia jadi kurang berbanding dengan hak tekah basah. Maka jawab sahabat, ya, dia kuranglah. Jadi apabila kering, maka baginda sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Jadi Rasul larang. Maka ulama meletakkan hukum tidak boleh kita nak beli buah rutab dengan bayarannya adalah tamar, walaupun sukatan sama. Okey, kita kata kita buat anggaran lah. Buah rutab ni kalau dia jadi tamar, banyak ni rutab, banyak ni kita kata rutab ni kita tak dalam 10 gatang. Rutab 10 gatang, kalau dia jadi tamar jadi 8 gatang. Jadi kita tukar rutab 10 gatang dengan tamar 8 gatang, dilarang. Sebab dia, sebab mungkin apabila bertukar menjadi tamar 8 gatang sungguh, mungkin tak sampai 8 gatang, mungkin lebih daripada 8 gatang. Jadi di situ ada ketidakketahuan tentang persamaan yang lebih tepat di antara rutab dengan tamar, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Okey, jelas kan? Dan pernah kita sebut sebelum daripada ni, jahil, kaedah yang disebut oleh ulama, tidak tahu persamaan sebenarnya adalah itu hakikatnya berlebih kurang. Jadi benda hak yang sama-sama ribawi, hak yang jenis yang sama, mesti kena sama di antara bayaran dengan benda hak yang kita beli. Ni kita beli tamar dengan tamar, kalau beli tamar dengan pitih tu tak ada masalah. Orang nak beli tamar benda suka, pitih suka, parok benar kena bayar. Tamar segatang, pitih pun kena suka segatang juga. Tak ada. Ni bukan kita cerita beli buah tamar dengan pitih. Bukan, kita nak cerita beli buah tamar dengan tamar. Tamar dengan pitih kena suka sama suka ala padang. Buah tamar segatang, pitih kena suka segatang juga. Parok untung baik niaga tamar gitu. Parok bayar orang dia. Ni bukan kira beli buah tamar dengan pitih, bukan. Kita cerita dah kan, benda hak ribawi adalah benda beli buah tamar dengan bayaran tamar. Beli buah rutab dengan bayaran tamar. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga. Kita kata kita ada buah anggur. Kita kata ada buah anggur. Kita nak jual buah anggur dengan bayaran dia buah kismi. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana anggur apabila dia kering, maka dia akan berkurangan sukatan dia. Jadi kita tidak jelas berapa hak yang akan sama dengan kismi. Sampai tahap tu. Mungkin orang hak yang tak biasa dengar, sampai tahap tu dibincang. Orang tak biasa dengar. Tapi ini adalah hukum yang ditetapkan oleh agama kita, yang menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf yang ingin bermuamalah, yang ingin berjual beli buah anggur sama buah anggur, tamar sama buah tamar, dia mesti mengetahui hukum ini. Kalau tidak mengetahui, maka akan jatuh dalam riba yang dilarang oleh agama. Kadang-kadang kita tahu haram riba, tapi benda perincian hak yang haram kita tidak tahu. Maka ia tidak guna juga. Maksudnya tidak guna, masih lagi tak lepas. Bahkan kita kena tahu bagaimanakah perincian-perincian riba hak yang dilarang oleh agama agar kita tidak
melakukannya. Macam orang duk marah ketupat, makan pokok-pokok dia, makan buah durian, makan benda buahnya dia, lubang buahnya, benda durian lubang. Marah ketupat, berapi marah, tapi ketupat duk kena. Tupai duk kena tengok binatang, comel kok binatang ni, padahal tu hak yang duk marah. Sama juga dengan orang hak yang mengetahui pengharaman riba, okey, satu benda dah. Tapi tidak tahu perincian mana hak yang dikatakan riba, mana hak yang tidak dikatakan riba, masih lagi belum bermanfaat untuknya, masih lagi belum lepas. Kalau dia nak bermuamalah ataupun dia nak berjual beli benda hak yang berkait dengan benda ribawi, mesti dia kena belajar secara terperinci agar dia tidak terjatuh dalam riba yang dilarang oleh agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnul Madini, Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali' يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. Maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual hutang dengan hutang. Rasul larang jual hutang dengan hutang. Hadis ini riwayat Ishaq dan Imam Bazar dengan sanad yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif mengikut ataupun menurut pandangan ulama hadis. Namun ijma' ulama mengatakan bahawasanya dilarang di dalam agama kita jual hutang dengan hutang. Okey, apa maksud jual hutang dengan hutang? Kita nak faham jual hutang dengan hutang, okey, kita cuba hurah sikit. Kita ada jual, contoh kita buat 4 contoh. Kita buat 4 contoh. Contoh yang pertama, kita pergi nak beli barang, kata nak beli benda, nak beli beras dengan bayaran duit. Sebagai contoh, kita beli beras 10 kilo, lepas tu kita bayar duit sebanyak 30 ya. Sebagai contoh, beras ada, duit pun ada. Kita kata saya nak beli beras ni dengan harga RM30, kata penjual saya jual. Okey, tu dipanggil benda barangan, kita dapat selalu, duit pun kita bagi selalu. Okey, hak tu jelas jual beli hak yang logo ni adalah jelas sah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita beli barang dengan beras 10 kilo, tapi duit kita nak bayar minggu depan. Lepas tu kita ambil lalu beras. Maka jual beli ni juga sah dengan kesepakatan ulama. Cuma pembayaran kita tangguh. Lepas tu kita pembayaran kita tidak bayar selalu, tapi barang kita ambil selalu. Cakap kita benda beli secara berhutang. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiganya, kita bayar lalu. Barang kita ambil akan datang. Kita bayar lalu, kita ambil akan datang. Kita pergi jumpa kawan kita, aku nak beli denganmu barang sekian, benda dia sekian dengan bayaran sekian. Aku serah lalu piti kamu. Baik. Kawan tu kata, tak apa. Aku jual kepadamu barang tersebut sekian. Tu dipanggil benda bai'us salam ataupun dipanggil bai'us salaf. Tu bai'us salam. Jadi duit bagi lalu, barang nanti sampai masa penjual akan bagi kepada kita. Okey, baik, jual beli ni juga adalah sah. Okey, berapa dah? 3. Yang keempat, kita pergi jumpa dengan penjual. Okey, saya nak beli barang ni dengan awak. Baik, barang ni ada tak? Kita tanya penjual, barang ni ada tak? Penjual kata barang ni tak ada, tapi bulan depan ada lah. Okey, kalau gitu tak apalah. Saya nak beli barang tersebut, saya ambil bulan depan dan bayaran pun saya bayar bulan depan. Okey, barangan dia bagi bulan depan, bayaran pun kita bagi bulan depan. Okey, ni dipanggil benda jual beli hutang dengan hutang. Maksud dia bayar barang pun dia serah bulan depan, pitih pun kita serah bulan depan. Maka ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun agama kita melarang jual beli seperti ini. Tapi kalau janji nak beli, hak tu lain. Hak ni hak yang kata tak boleh ni kita akak jual beli lalu dah. Aku beli beras denganmu hak jenis sekian, mu bagi kepada aku bulan depan dan aku bayar pun bulan depan. Kata penjual, aku jual beras tersebut dengan bayaran bulan depan dan barang pun aku serah bulan depan. Hak tu dipanggil benda
jual hutang dengan hutang itu dilarang oleh agama Islam. Baik, tapi kalau janji hak tu lain. Aku nak beli barang dengan murah, barang ada tak? Bulan depan aku nak ah. Lepas tu nanti saat ada barang kau bayar ah. Tu janji nak beli, dak belum lagi akad jual beli. Tu kita kena faham perbezaan akad jual beli hutang dengan janji nak beli. Tu lain. Janji nak beli tu tak ada masalah. Tu dibolehkan. Seterusnya katanya babur rukhsati fi bai'il araya wa bai'il usuli wath thimar. Ini bab baru, iaitu bab boleh ataupun dibenarkan jual beli araya. Jual beli araya. Jual beli araya benda pula jual beli araya. Okey, jual beli araya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia pada asalnya jual beli ini dilarang. Pada asalnya jual beli ini dilarang. Cuma dalam hal-hal tertentu diizinkan oleh syarak. Sebab tu dia kata ar-rukhsah. Rukhsah ni beri kelonggaran. Okey, kita cuba kita tengok. Hadis an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya an tuba'a bi kharsiha kayla muttafaqun alaih wa li muslimin rakhasa fil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutaba. Maksudnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran pada jual beli araya, iaitu jual beli araya ini iaitu hasil buah yang masih basah dengan bayaran buah yang kering dengan sukatan. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, maksud dia benda. Okey, kita baca sikit lagi ya. Menurut riwayat Muslim disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi rukhsah untuk melakukan jual beli ariyah. Di ariyah perkataan mufrad, araya perkataan jamak, iaitu menjual kurma basah yang pembayarannya diterima oleh pemilik kebun secara taksiran dalam bentuk kurma kering yang boleh dimakan terus oleh mereka. Allah Rabbi. Benda huraian payah. Dia terjemah apa? Ambil terjemah Indonesia pula. Jadi kau payah nak faham. Okey, kita cerita gini. Kita nak faham bai'ul araya. Katakanlah tuang kebun sekarang ni buah dia saat ni tu boleh petik dah. Buah dia boleh petik dah. Baik, buah dia boleh petik dah. Tapi dalam masa yang sama dia nak makan buah tamar, dia tak mau makan buah rutab. Kawan hak yang seorang lagi dia ada buah tamar tapi nak makan buah rutab. Maka dalam bab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan tuang kebun jual buah hak yang duduk atas pokok. Tadi kata tak boleh. Hak ni kata boleh. Nanti kita akan cerita hak mana tak boleh, hak mana boleh. Jadi tuang kebun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan tuang kebun saat itu jual buah hak duduk atas pokok dengan buat anggarang. Tapi mesti kena ada orang hak yang pakar dan mahir membuat anggarang. Okey, buah ni kalau sekiranya contoh dia pergi tengok buah ni kalau jadi tamar dia tubik dalam 10 gatang. Buah ni kalau jadi tamar dia tubik 10 gatang. Maka tuang kebun saat itu dia jual buah hak duduk atas pokok dia saat itu. Sepokok tu hak yang masak dah tapi belum jadi tamar lagi, dak kering lagi, dengan bayaran dia 10 gantang tamar. Sekali lagi ya. Tuang ni dia ada sebatang pokok tamar dia ni ada 2 tandang masak dah. Okey, 2 tandang atas batang pokok ni buah dia masak dah. Baik. Maka berapa kalau hak duduk pokok ni, hak yang ada 3 tandang ni, kalau jadi tamar berapa gatang boleh? Okey, katalah boleh 10 gatang. Okey, boleh 10 gatang setelah daripada ada orang pakar membuat anggarang. Dia mesti kena ada orang pakar membuat anggarang. Okey, anggarang dia buah tamar ni dia akan jadi buah-buah hak yang masak ni akan jadi tamar hak kering 10 gatang. Maka dia pun
pembeli kata gua ni, aku beli buah yang duk atas pokok ni, anggaran dia kalau jadi tambah 10 gatang dengan bayarannya tambah 10 gatang. Dia pun bagi tambah 10 gatang. Hak ni diizin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada asalnya tidak diboleh. Dia perkataan rukhsah pada asalnya tidak dibolehkan tapi diizin dengan syarat-syarat tertentu. Antara syaratnya bawah hadis bawah. Mesti kurang daripada 5 ausuk. 5 ausuk, maksud dia 5 ausuk kurang daripada sukatan tertentu. Dia 5 ausuk kalau kita kira dengan gantang lebih kurang dalam 300 gantang. 5 ausuk dia 1 ausuk 1 wasak 60 gatang. Jadi 60 kali 5 jadi 300 gatang. Jadi bawah daripada 300 gatang boleh. Tapi lebih daripada tu tak boleh. Hak tadi kata tak boleh, hak lebih daripada 300 gantang. Baik, bawah daripada 300 gatang tidak menjadi masalah, Rasul bagi kelonggaran. Kita maksud dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi ma duna 5 awsuq aw fi 5 awsuq muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kelonggaran dalam jual beli araya dengan cara kharsiha ni, kharsiha membuat anggarannya tapi kadar kurang daripada 5 ausuk ataupun perawi syok ataupun dalam 5 ausuk. Satu wasak 60 gatang, jadi 5 ausuk dia 300 gatang. Jadi kurang daripada 300 gatang dibolehkan ataupun dalam lingkungan 300 gatang boleh. Lebih daripada 300 gatang tidak dibolehkan. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, ni perkara hak jadi sepakati oleh ulama. Jadi kalau buah hak yang duduk di atas pokok, ada pakar membuat anggaran bahawasanya buah rutab ni kalau kering dia akan tobik 1000 gatang. Maka pembeli nak bayar buah hak duduk atas pokok dengan tamat 1000 gatang. Sepakat ulama mengatakan tidak dibolehkan. Sepakat ulama mengatakan tidak dibolehkan. Kerana anggaran ni hanya kuat sangkaan. Okey, hak ni 1000 gatang diyakini 1000 gatang. Setelah disuka. Hak nu hanya anggaran. Benda anggaran ni mungkin betul-betul 100 gatang, mungkin kurang sikit, mungkin lebih sikit. Sedangkan buah tamar adalah benda ribawi. Kalau kita nak jual, dia sesama tamar mesti kena sama. Tidak jelas persamaan di antara benda hak yang dibayar dengan benda yang dibeli, maka berlaku ribal fadl. Tapi kalau kurang, kalau sikit, itu diizinkan oleh syarak. Agama izinkan. Kerana kadang-kadang tuang dia ada dah buah, tapi dia nak makan buah tamar, maka syarak bagi kelonggaran. Dah mu nak makan kan? Lepas tu hak nu pula, hak yang pembeli tu dia rasa nak makan buah rutab, dia ada buah tamar, maka syarak bagi keizinan, tapi dengan syarat kurang daripada 5 ausuk. Mazhab Imam Syafi'i meletakkan kurang daripada 5 ausuk. Kalau 5 ausuk tidak dibolehkan. Lebih daripada 5 ausuk sepakat ulama. Kurang daripada 5 ausuk dibolehkan. 5 ausuk tidak lebih tidak kurang, hak tu berlaku khilaf. Ada setengah kata boleh, ada setengah kata tidak boleh. Baik. Sampai tahap tu dibincang, disebut hukum. Sampai ke tahap tu terperincinya hukum jual beli benda ribawi. Jangan main gurau. Sampai ke tahap tu. Banyak ni tak boleh, ni boleh. Seterusnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i ath-thimari hatta yabdu salahuha naha al-bai'a wal mubta' muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba 'ahatuh. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah sebelum melihat tanda kematangannya. Baginda melarang pihak penjual dan pihak pembelinya. Jadi Rasul larang belaka penjual, Rasul larang pembeli, Rasul larang. Kita ada kebun, contoh kebun durian. Jadi kebun durian kita ni dah masuk lagi. Sebulan lagi baru luruh, sebulan lagi. Mari tok raih
Mari pembeli, dia kata, hamba tengok dah durian dema apa sekali ada 50 pokok, 50 pokok. Hamba tengok belaka dah. Pokok pertama, pokok kedua hamba tengok belaka dah. Jangan menilai belaka, hamba nak beli lalu. Buah durian dema tu hamba nak beli lalu. Dengan harga sekian. Baik, benda tu dilarang oleh agama. Haram buat gitu. Memang penjual saat ni tu dia nak beli awal. Sebab dia nak rebut awal, takut penjual lain pembeli saat ni tu dia tok peraih tu dia pergi beli awal sebab dia takut tok peraih lain ambil. Dia pakat rebut belaka barang hak laku Tapi nak beli benda tersebut sebelum daripada masuk dilarang oleh agama. Jadi sebelum daripada masuk dilarang. Kalau sebulan lagi nak masuk buah durian, mari tok peraih pergi tengok belaka dah buah, tengok pokok tu, tengok pokok ni, dia pun buat anggaran semua sekali dengan penilaian sekian, bayaran sekian. Tuan kebun kata tak apalah saya jual, dia bayar lalu, maka hukum dia adalah haram, dilarang. Melainkan kata ulama, melainkan kalau syarat kerak lalu. Ambil lalu dah masuk lagi, sebulan lagi masuk. Kalau nak beli, ambil lalu. Kalau dah ambil lalu, hak tu dilarang. Bukan hanya penjual saja, bukan juga pembeli. Sebab dia dilarang. Sebab kayak gini kalau misalnya beli sebulan lagi, perjalanan nak sampai ke masuk saat itu banyak macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Luruh banyak mana tak tahu. Bahang di ke banyak mana tak tahu, bahang di tupai banyak mana tak tahu. Dan pula zaman kita pula tuang kebun, kalau sekiranya hak dia mungkin dijaga siang malam. Tapi main hak orang dah malah kau nak jaga tinggal pun tak apa, dah orang dah kan. PT boleh dah kan. Baik, sebab itulah dilarang. Agama melarang perkara tersebut. Kalau nak jual juga syaratnya kerak. Tapi kalau masuk dah, tak ada masalah dah. Mu nak kerak lalu ke tak mu kerak lalu tu pasal mu, sebab boleh ambil dah. Jadi kalau sekiranya mu dah ambil lalu menyebabkan akan gugur, akan punah, tu salah mu, bukan salah aku dah. Sebab benda tu boleh ambil dah. Tapi kalau benda dah masuk lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang penjual dan pembeli melakukan jualan ataupun melakukan pembelian tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzha. Qal wa ma zahwaha? Qal tahmaru wa tasfar. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual beli buah-buahan sebelum daripada melihat kesegarannya. Ketika ditanya, apakah petanda kesegarannya? Baginda menjawab, apabila terlihat mula memerah ataupun mula menguning. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, cuma lafaz hadis tadi adalah lafaz Imam Bukhari. Okey, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Cuma masuk buah saat itu tak samalah. Ada buah masuk kuning, ada buah masuk merah, ada buah dak kuning, dak merah, tapi rasa dia dia tidak samalah. Yang pentingnya buah saat itu boleh diambil dah. Boleh diambil dah. Boleh makan dah. Maka ketika tu barulah boleh kita nak jual. Kalau nak jual sebelum daripada boleh makan, nak beli sebelum daripada dia boleh makan, maka syaratnya kena kerak lalu. Tidak boleh dibiarkan di atas pokok. Sebab akan membawa kepada perbalahan lepas daripada ni. Tengok hok masa sebulan lagi tu banyak. Kayak gitu kau masuk pokok ni ada 3 utir setengah, hok ni ada 2 utir. Dak kendengung pembeli. Baik. Penjual pula dia ambil duit saat itu, bayaran daripada pembeli atas dasom dia ambil. Atas dasom dia makan harta orang secara batil. Hak ni disebut oleh Rasulullah. Disebut oleh Rasulullah. Jadi mung beli barang orang. Mung jual barang mu. Hak yang belum masuk lagi. Sebulan lagi masuk sebagai contoh. Tiba-tiba apabila cukup sebulan, buah hak yang dapat oleh pembeli saat itu sikit sangat. Dan penjual saat itu dia makan piti hak yang dibayar oleh pembeli atas dasom dia. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hak dia boleh makan duit orang? Sepatutnya kalau banyak tu masuk harga sikit aja. Tapi oleh kerana dia jual tekoh sebelum daripada masuk sampai ke pembeli tertarik, akhirnya pembeli bayar lebih, akhirnya penjual saat itu ambil duit lebih. Pada hakikatnya apabila masuk saat itu sepatutnya penjual dapat sikit aja duit, maka hak lebih tu dia makan atas dasom dia. Dia makan duit tersebut.
Itu dipanggil makang secara batil. Disebut oleh Rasulullah dalam hadis berikutnya. Cuma malam ni kita tidak sempat untuk baca hadis tersebut. InsyaAllah kita akan baca pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa adam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.